Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita berbagai nikmat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan nikmat yang paling utama yang patut kita syukuri ialah nikmat iman yang Allah telah kurniakan kepada kita. Itulah yang paling utama yang perlu kita ingat betul-betul. Selain nikmat-nikmat yang lain, bukan tak boleh ingat nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain pun perlu syukur juga kerana datang dari Allah SWT. Tapi nikmat yang satu ini, nikmat iman ini, memang patut-patut kita kena syukuri. Moga-moga Allah SWT letakkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, istiqamah dan masukkan ke syurga Allah SWT, insya-Allah. Tentunya yang kasih oleh Allah SWT sekalian, kita solat ni, bila mana kita solat, kita berdoa, kita bertasbih memuji Allah SWT. Dan di antara doa yang kita baca di dalam solat kita, duduk di antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca doa tersebut. Doa tersebut mengandungi makna yang sangat-sangat kalau untuk kita menghadapi kehidupan ini, semuanya dah lengkap di situ. Seandainya Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Rabbighfirli bermaksud Rabbi itu Tuhanku, Ghafirli maksud ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku ya Allah, warhamni. Wajburni, perbaikilah diri aku ya Allah. Warfa'ni, angkat darajatku ya Allah, warfa'ni. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku ya Allah. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Wa'afini, berilah kesihatan kepadaku ya Allah. Wa'fu anni, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Yang tadi minta ampun, mula ujung minta ampun kepada Allah SWT. Maknanya cukup jelas bagi kita. Seandainya kita menghayati betul-betul, maka itulah doa yang selalu kita baca, yang kita ucapkan sewaktu kita solat wajib, solat fardu ataupun solat-solat sunat. Dan insya-Allah seandainya Allah SWT mengabulkan doa kita, makanya kita akan diampunkan oleh Allah SWT. Kita akan diperbaiki. Allah SWT akan memperbaiki diri kita. Allah SWT akan angkat darjat kita. Allah SWT akan sentiasa beri petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Allah SWT sentiasa memberikan rezeki yang baik bagi kita. Dan Allah SWT sentiasa memberikan keampunannya kepada kita. Seandainya betul-betul yang kita ikhlas, membaca pun ikhlas waktu kita sembahyang, insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu sedikit mukadimah. Pada pagi ini insya-Allah saya akan sambung, saya berhajat untuk menyambung pula tafsir kita, tafsir surah Al-A'la. Al-A'la ini saya ulang kembali termasuk yang maha tinggi. Saya ingin terus menelusuri surah ataupun ayat-ayat dalam surah Al-A'la ini kerana saya kira adalah penting. Kerana sekarang ini, dunia sekarang ini, orang ramai semuanya ingin mengejar, kebanyakan manusia ingin mengejar pangkat, jawatan, merasakan apa, diri itu tinggi, nak ketinggian, jawatan dan sebagainya. Maka di situ kita kena ingat bahawa yang maha tinggi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat ke, jawatan ke, apa juga pekerjaan kamu pun rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang maha tinggi. Duit pun sama, mengejarlah duit sebanyak-banyaknya. Sebenarnya duit itu tidak bermakna pun untuk kita. Duit itu tidak tinggi.
Yang Maha Tinggi itu pencipta duit itu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan duit sekalipun kalau diberikan, contoh kita diberikan pilihan. Ada dalam satu tempat itu, kita di satu tempat itu ada di situ terletaknya makanan-makanan yang bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Satu tempat itu. Ada satu tempat lagi ada duit berbilion-bilion, berjuta-juta. Tapi kamu kena pilih salah satu, nak masuk yang ada duit ataupun nak masuk yang ada makanan. Bila masuk kamu tak boleh keluar lah. Jadi kita akan pilih mana? Adakah kita akan pilih nak yang duit berbilion-bilion tak boleh keluar, masuk dalam tu tak boleh keluar? Duit ada tapi tak boleh keluar. Mesti kita akan pilih yang ada makanannya. Tempat yang ada makanan. Kalau kita dikurung di situ, kita nak makan. Itu tandanya duit tu bukanlah segala-galanya. Ada orang selalu cakap lah, tak ada duit tak boleh buat apa. Sekarang ni semua pakai duit. Dia memang betul. Tapi rezeki Allah SWT berupa makanan itu tidak melalui duit pun kadang-kadang pun sampai juga mulut kita makanan kita itu. Walaupun memanglah kena beli pakai duit. Kadang-kadang pun Allah SWT beri, tak ada guna duit pun. Datang masjid, pas apa ada kuliah, ada makan. Contohnya, pergi mana-mana, kawan belanja. Itulah tanda dia rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus kita membaca surah Al-A'la ini, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-6, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka engkau tiada melupakannya. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama kita tahu surah Al-Alaq, surah Iqra lah, surah Iqra tu. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW tak boleh membaca, tak boleh menulis. Diturunkan ke Al-Quran itu, Nabi Muhammad SAW boleh baca dan boleh ingat. Ini ayat ini kata, kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, maka engkau tidak melupakannya. Allah SWT melalui perantaraan Jibril AS datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Sekali ajar dan Nabi ingat terus. Ini ayat Al-Quran ni. Fala tansa, Nabi takkan ingat. Itu Nabi akan ingat, Nabi takkan lupa. Melainkan apa? Illa masya Allah. Kecuali bila dikehendaki oleh Allah SWT lupa, maka Nabi pun akan lupa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda pada satu ketika, innama ana basyarun mithlukum. Nabi kata, sesungguhnya aku ni ana basyarun mithlukum, manusia macam kamu juga. Nabi kata pada sahabat yang lain, ansa, aku kadang-kadang lupa, karena tansawna, seperti mana kamu juga kadang-kadang lupa. Fa'idha nasitu, apabila aku lupa, kata Nabi Muhammad SAW, tadzakkiruni, maka ingatlah aku. Tu tengok orang jadi imam tuan, dia kadang-kadang lupa juga. Janganlah kata, tu imam ni baca lupa semua, surah selalu apa baca pun lupa. Nabi pun kata, ansa, aku kadang-kadang lupa. Kamu tahu sebenarnya kamu juga lupa. Sebab apa? Sebab ana basyarun mithlukum, kata Nabi, aku manusia macam kamu semua juga. Makan, minum, masuk tandas, begitu. Kemudian ayat ini kita kaitkan lagi dengan mukjizat Nabi. Itu bermaksud Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis, tetapi Nabi Muhammad SAW bila turunnya Al-Quran, Nabi boleh ingat, Nabi boleh baca. Itu tandanya, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, kenapa dikatakan di situ kami akan bacakan Al-Quran? Kerana Al-Quran ini asal katanya qara'a, qira'atan Qur'anan. Maksudnya apa? Qara'a itu
kata dasar dalam bahasa Arab qiraah itu maksud baca. Qiraatan, satu bacaan. Qur'anan. Qur'anan itu bermaksud kumpulan-kumpulan kalimah-kalimah, ayat-ayat yang dibaca. Betul? Dalam Quran ya. Quran, tengok, itu adalah merupakan kalimah-kalimah, ayat-ayat wahyu dari Allah SWT yang kita baca. Itu kita sebut itu Quran. Maka misalnya Quran itu berada di rumah kita, tak pernah baca pun, sudah beberapa orang, itu bukanlah kita mengamalkan ataupun fungsi Al-Quran itu belum sepenuhnya lagi. Ya? Quran banyak rumah, biara banyak. Bukan biara tu pun, ayat Quran ada kat dinding pun ada kan. Apa di dinding tulis surah Al-Ikhlas, ayat apa yang dia kata itu sebuah Umi yang terkendal tu, di buku semua tu. Kalau hanya sekadar dia letak saja di dinding, dia letak saja di dalam rak, fungsi Al-Quran itu belum sepenuhnya lagi, kerana Al-Quran itu sendiri bermaksud baca. Al-Quran itu sendiri bermaksud kumpulan-kumpulan ayat, kalimah yang perlu dibaca. Makanya Allah SWT berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada wahai Muhammad, maka engkau tidak melupakan. Itu wahyu Allah SWT turun yang mula-mula diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul itu. Malaikat Jibril suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata apa? Ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca, benda nak baca. Kemudian dipeluk menyebut kuat malaikat Jibril AS suruh baca lagi, ma ana biqari'in. Aku tak tahu baca, nak baca benda, tak tahu baca. Seterusnya, yang terakhirnya malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaq. Khalaq itu menciptakan, yang Maha menciptakan. Kita sudah bahasnya berkaitan dengan kalimah khalaq ini. Saya ulang kembali. Dalam kalimah bahasa Arab, untuk menunjukkan cipta itu boleh guna dua kalimah. Kalimah yang pertama boleh guna khalaq. Khalaq. Dan yang kedua, bahasa Arab boleh juga digunakan kata jam'ala. Jam'ala itu menjadikan, jadikan. Khalaq, jam'ala. Khalaq ini hanya milik Allah SWT yang boleh guna kataan khalaq. Makanya semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu dinamakan makhluk. Dia ambil dari kata khalaq. Khalaq cipta, makhluk itu ditambah min yang ke depan bermaksud yang diciptakan. Manusia yang diciptakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan makhluk diciptakan oleh Allah, hewan makhluk diciptakan oleh Allah. Ada min yang ke depan itu maksud yang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakan makhluk itu. Perkataan istimewa kalimah khalaq itu, Allah menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Apa yang tak ada? Manusia tak ada, Allah cipta jadi ada. Binatang tak ada, Allah cipta bagi ada binatang. Dari tak ada kepada ada. Langit tak ada, Allah cipta jadi ada. Bumi pun sama, tumbuh-tumbuhan dari tak ada kepada ada. Tetapi manusia hanya sekadar jam'ala sahaja, menjadikan sahaja. Kenapa? Manusia menjadikan daripada benda yang dah sudah ada dah. Manusia buat buku dari kertas. Kertas itu dari mana? Ambil dari ujung-ujungnya pohon juga. Tisu pun sama. Apa lagi? Segala macam kenderaan, kereta dan sebagainya, semua itu dibuat daripada apa? Besi-besi itu dari mana? Logam itu dari mana? Dari bumi. Semua itu ciptaan yang manusia itu ambil daripada benda yang dah sedia ada dah. Tapi Allah SWT tak. Bukan yang Allah SWT itu adalah yang maha tinggi berbanding manusia. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Illa masya Allah, tadi saya telah jelaskan
Nabi Muhammad SAW dia tak akan lupa apa yang difirmankan oleh Allah SWT, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Mana yang saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahawa dia juga manusia biasa dan kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sembahyang pun, kadang-kadang Nabi Muhammad terlebih rakaat. Jadi janganlah kita macam kalau tuan imam terlebih rakaat ke kurang ke, jadi janganlah dikata belakangnya tuan imam tu dah tua dah, tak ingat sembahyang 4 rakaat pun tak ingat, sembahyang maghrib pun pantai 4 rakaat, apa yang jadi? Tidak, jangan begitu, sebab semua manusia biasa termasuk Nabi Muhammad SAW, dan Nabi dia jadi istimewa, dia utuskan oleh Allah SWT sebagai Nabi. Baik, yang pertama tadi, saya ulang kembali yang tadi. Yang tadi, Al-Quran itu dibacakan. Kemudian saya nak ulang, kita kena tahu juga nama-nama selain daripada itu, nama-nama Quran selain daripada itu. Selain Al-Quran banyak nama-nama Al-Quran yang dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahawa itu adalah Al-Quran. Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran Syekh Manna Khalil Al-Qattan, contohnya dalam itu dimasukkan nama-nama Quran itu banyak. Antaranya saya ambil 4. Yang tadi yang pertama Al-Quran itu saya dah sebutkan. Kemudian Quran juga disebut sebagai Al-Kitab. Apa ni kitab itu? Kitab itu diambil dari kata kataba. Kataba itu apa? Tulis. Kataba tulis. Kitab itu bermaksud kalimah-kalimah, ayat-ayat yang tertulis. Kalau tadi kalimah-kalimah, ayat-ayat yang dibaca Quran itu. Kalau kataba, kitab itu ayat-ayat, kalimah-kalimah yang ditulis. Betul? Nampak kan? Ada tulis dalam tu. Itulah dinamakan kitab seperti mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang demikian itulah ayyuhada maksud ini kitab Al-Quran ini la raiba. Kalau ulama menterjemahkan la raiba, contohnya dalam tafsir Jalalain, ulama menterjemahkan la raiba itu la syakka. La syakka itu maksud tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran, kitab itu menjadi apa? Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jelas di sini nama yang kedua bagi Al-Quran ialah kitab. Kemudian yang ketiga, dinyatakan bahawa nama bagi Al-Quran yang seterusnya ialah Al-Furqan. Al-Furqan, asal kata Furqan ini dari kata Faraqa itu bermaksud beza. Furqan itu bermaksud pembeza. Pembeza di antara perkara baik dan perkara buruk. Pembeza di antara benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat. Pembeza di antara benda halal, benda haram. Pembeza di antara segala-galanya. Pembeza di antara lelaki dan perempuan. Mana jelas kat situ? Dalam Al-Quran sebagai pembeza, bezakan sesuatu. Begitu. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala, suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan, pembeza 'ala 'abdihi, ke atas hamba-Nya, liyakuna lil 'alamin nadhira, supaya menjadi peringatan bagi semesta alam. Al-Quran itu dapat jadi peringatan bagi semesta alam. Al-Quran itu dia pembeza mana benda yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan, boleh cari ke dalam itu, Kemudian yang keempat, nama bagi Al-Quran ialah Ad-Dhikr. Ad-Dhikr ini asal katanya Dzakara itu ingat. Ad-Dhikr masuk peringatan. Ini nama Al-Quran juga. Al-Quran itu sebagai peringatan.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga menunjukkan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami menurunkan. Dan dik itu masuk peringatan. Peringatan itu yang ada di dalam Al-Quran itu. Peringatan-peringatan wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga peringatan-peringatan tersebut. Kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Kitab-kitab lain semua sudah berubah-ubah. Ya? Kitab Taurat, kitab Injil, semua sudah berubah-ubah. Pernah tak kita dengar ada orang menghafal kitab Taurat, ya? Kitab Bible, kitab Injil? Ada orang menghafal? Pernah dengar? Tak. Sebab apa? Sebab mereka tahu hafal tahun ni, tahun depan berubah. Hafal tahun depan, tahun sekali lagi berubah. Buat apa teman ngapal sesuatu tu susah ngapal. Berubah pula ayatnya. Berubah. Yang tak berubahnya apa? Yang tak berubahnya kitab suci Al-Quran Karim. Sebab orang ramai menghafal Al-Quran. Sebab dari dulu dia menghafal begitu sampai sekarang pun begitulah. Dari zaman Nabi Muhammad SAW begitu sampai sekarang pun begitulah bunyinya. Al-Quran yang dihafal itu tandanya Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mukjizat itu kita ulang kembali, asal katanya ajazah. Ajazah itu lemah. Ditambah ruminya kat depan, itu mukjizat. Dia jadi apa? Sesuatu yang melemahkan. Artinya apa? Al-Quran itu dapat melemahkan kitab-kitab yang lain. Ya? Jadi dia kuatlah Al-Quran itu. Sampai sekarang orang hafal. Sampai sekarang begitulah Al-Quran itu, itulah sebagai mukjizat. Ya? Kemudian Quran ini disebut sebagai peringatan. Jadi banyak peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Quran yang boleh kita ambil pengajarannya daripada ini. Kemudian saya lanjutkan lagi, innahu ya'lamul jahra wa la yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman bahawa Allah itu mengetahui sesuatu yang terang dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala tahu orang yang baca Quran itu betul, orang yang baca Quran tak betul. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Allah Subhanahu wa taala tahu berapa banyak daun yang gugur. Allah Subhanahu wa taala tahu berapa banyak kedipan mata kita hari ini. Allah tahu kita ada kat mana. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang tersembunyi. Innahu alimun bilatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui bilatis sudur, apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Begitu. Saya lanjutkan lagi. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yassiruka lil yusra." Dan kami akan memberi kepada engkau taufik kepada jalan yang mudah. Ayat ini banyak ulama menterjemahkan, banyakkan yang menterjemahkan bahawa Allah SWT beri kepada kita taufik hidayah ini kepada jalan yang mudah, bermaksud Allah SWT pilih kita berada, pilih Nabi Muhammad SAW berada di dalam agama Islam, pilih umat Nabi Muhammad SAW berada di dalam agama Islam, yang jalan agama Islam yang kita lalui ini mudah. Ya, wa yassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kepada engkau taufik dan jalan yang mudah. Ulama lagi menjelaskan, contohnya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan bahawa yang dimaksudkan Allah SWT beri taufik kepada kita ini dan mudahkan kita melalui taufik hidayah tersebut ialah Allah itu beri kita cara-cara bagaimana mentaatinya dengan apa? Mudah saja. Kalau seandainya dikata dalam kitab Tafsir Al-Azhar, kalau seandainya kamu tak boleh
boleh sembahyang berdiri, kamu boleh sembahyang duduk. Kalau seandainya kamu tak boleh sembahyang duduk kerana sakit, kamu boleh sembahyang atau solat baring. Kalau baring pun tak larat, buat macam mana? Kedip mata. Tapi kedip mata pun baring juga. Kedudukan ni tetap baring juga. Maksud saya, kalau anggota tak boleh baring, tapi tak boleh nak bangun sikit pun, kedip mata. Mudah Islam. Kalau bermusafir jauh, pada bulan Ramadan, bulan puasa, naik motor, tak larat, boleh berbuka. Itu tadinya apa? Mudah. Kemudian kata engkau lagi dalam kitab tafsir Al-Azhar, kalau tak boleh berwuduk, guna air, guna apa? Guna tanah, tayamum. Jadi Islam itu mudah. Allah SWT tak memberati manusia ataupun hamba-Nya dengan sesuatu yang tak mampu dipikul oleh hamba-hamba-Nya. Kata punya hamba lagi, dia wajibkan kita menunaikan haji, tetapi seandainya belum cukup mampu lagi, wangnya belum penuh lagi, belum cukup lagi, dan kemampuan kesihatan pun tidak mengizinkan, maka kewajipan tersebut perlu ataupun boleh ditangguhkan seketika. Sementara apa? Nanti mampu. Itu mudah. Islam ni mudah. Jadi janganlah susah-susahkan dia. Jadi banyak manusia kadang-kadang tu anggap susah. Contohnya orang yang baru masuk Islam, dia kan baru belajar berjinak-jinak dengan agama Islam. Dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tahu angkat takbir Allahu Akbar, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tu Al-Fatihah, entah bagaimana dia baca, Allah Alam, dia baca rukuk pun entah macam mana, sujud pun entah macam mana. Adakah Allah terima dia baru yang masuk Islam, baru belajar. Adakah Allah terima? Allah terima. Kenapa? Ikut kemampuan dia. Tapi sebagai manusia, kita kena belajar. Kena belajar. Kena ada usaha untuk tahu. Begitu juga dengan kemampuan dia nak pergi haji. Orang tak mampu, janganlah kata ramai orang tak mampu, tak ada duit dalam semua tu. Habis nyimpan dok pun. Bila nak mampu, habis sudah tak mampu. Bukan nyimpan dia, kita mau haji, daftar bidok. Tak daftar pun. Lepas tu, orang tanya, mana tak haji? Tak mampu lah teman, nak pergi, duit pun tak apa nak ada. Ada lah 2,000 lebih sikit, 2,000 lebih dia daftar lah. Itu, dia kata macam tu. Maknanya dia tiada usaha untuk mampu. Bila tak ada usaha untuk mampu, itu bukanlah dia kategorikan sebagai orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu memang dah usaha dah, dia tak mampu. Jadi Islam ni mudah. Itulah tafsiran bagi ayat yang ke-8, wa yuyassiruka yusra, dan kami akan beri kepada engkau taufik pada jalan yang mudah. Ini perintah. Yang saya bagi contoh tadi perintah Allah sembahyang dan sebagainya. Di dalam larangan Allah SWT pun ada mudahnya. Allah SWT melarang kita makan apa? Tekstil, tak boleh. Namun dalam waktu-waktu tertentu ada barang-barang yang dilarang oleh Allah SWT untuk kita makan. Tapi seandainya memang sudah tersesat, larat di dalam hutan sana, yang ada di depan mata kita, benda yang haram yang tak boleh makan. Adalah waksau, adalah api, itu adalah. Tapi itu je yang ada. Burung-burung yang tak boleh makan contohnya. Apa lagi? Tupai itu ada depan mata kita. Jadi Allah SWT ingat dalam perkara haram sekalipun, Islam yang mudah. Seandainya sudah mengancam nyawa kamu, kalau kamu tak makan, kamu akan mati, kamu boleh makan tupai itu. Tapi janganlah berhak terus Islam kata pada datang dulu, jangan apa, jangan melampaui batas. Udah tahu boleh tibai cukup tupai, jumpa khinzir di dalam hutan itu yang boleh disimpan, dibuat bekal lagi apa semua, itu tak boleh. Dalam Islam pun itu bukan tengok juga. Baik. Yang seterusnya, ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atil dzikra, maka berilah peringatan seandainya peringatan itu bermanfaat.
SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya peringatan yang kamu bagi itu bermanfaat untuk manusia, beri peringatan. Dan semestinya peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu peringatan yang bermanfaat sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Dhariyat ayat 55. Allah SWT menyebut, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat, memperingatilah, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam menjelaskan ayat ini, ulama menjelaskan bahawa bila mana nak berikan peringatan, dia perlu tengok kesesuaian tempat konteks dia. Ya, janganlah ini kata ulama contohnya angka juga di dalam tafsir Al-Azhar dia kata nak beri peringatan ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah tentulah memberi peringatan memang sesuai dengan keadaan setempat dan sebagainya. Kita sebagai manusia ni, sebagai hamba Allah SWT ini nak beri peringatan, kena ikut ke tempat. Kata engkau, jangan nanti bila kamu pergi di tempat orang meninggal dunia, di situ kamu bercerita perkara-perkara yang lucu-lucu. Ada jenazah depan tu, kita masuk-masuk, kita pun sembang, bergelak, ketawa, berdekir-dekir apa semua okey. Itu tak sesuai, itu lama. Tak boleh. Kemudian kata engkau lagi, kamu pergi kena kahwin, orang nak bersuka dia apa semua itu, kamu ambil mikrofon, kamu cakap tentang kematian. Mana mahunya lah je kita cakap tentang kematian, cakap tentang apa, tentang kesusahan, kesedihan. Jadi pengantin tadi mudah baru nak sonok-sonok, meleleh je mata, mudah tak jadi dah Jadi kena ikut konteks tempat dan sebagainya. Di pasar pula, kamu pergi pasar, orang gaduh-gaduh nak beli ikan, beli apa semua. Waktu itulah kamu pun pegang mikrofon itu pun bagi semuanya. Kita adalah bertakwa kepada Allah SWT. Orang tu tengah galuk semua tu. Jadi ikut konteks kata Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu pun kena ikut konteks. Begitu. Sesuailah dengan kata Sayyidina Ali, ma anta bimuhaddathin qauman hadithan la tablughuhum quluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Engkau tidak patut, kata Sayyidina Ali kepada sahabat yang lain, menuturkan kepada suatu kaum kata-kata yang tidak dapat diterima oleh akal mereka. Sebab apa? Sebab ujungnya nanti takut jadi fitnah. Kawan tak sampai lagi, baru nak belajar ilmu tasawuf, baru nak belajar, baru mengenal kitab-kitab tasawuf yang rendah-rendah tu, hidayah penawar bagi hati. Tiba-tiba datang ni seorang syekh ni menceritakan tentang tarikat, hakikat, ma'rifat. Terkebir-kebir, ambil pula tarikat, ambil pula ma'rifat, ambil pula hakikat, dan itu tidak sesuai dengan kadar akal dia. Cakap tu dengan kadar akal. Kemudian mungkinlah boleh juga ubah sedikit orang yang menulis khutbah tu. Orang yang menulis khutbah ini usul negeri kita Perak yang bersama. Kalau ada siapa-siapa yang dengar ni mungkin ada kenalan-kenalan, janganlah dimasukkan di dalam khutbah itu bahasa-bahasa yang modern, yang kadang-kadang tu ada orang kamu nak faham tu, imam nak baca pun statistik kita dia baca pun tak betul. Jadi gunalah bahasa-bahasa yang mudah difahami. Analogi kalau teknologi itu orang faham dah melakukan koreksi apa semua mudah, begitu orang faham. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu, mengucap dan sebagainya, ikutlah bahasa yang mudah difahami, insya-Allah. Kemudian ayat yang ke-10 saya lanjutkan. Saya dzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah SWT akan mendapat pelajaran. Siapa yang orang yang takut kepada Allah SWT ni? Dan kata Allah SWT dalam surah Fatir, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takutkan Allah SWT itu ialah ulama. Ulama. Maka orang
Dan ada lagi ulama mengatakan tak semestinya ulama itu bukanlah orang yang takut kepada Allah SWT. Bukan masuk ulama ini mesti orang yang memang takut kepada Allah SWT. Ada juga ulama yang tak takut kepada Allah SWT. Ya? Jadi ada ulama mengatakan yang takut kepada Allah SWT itulah ulama. Ya? Walaupun dia ulama, dia tak takut kepada Allah SWT, langgar Allah SWT, dia bukan ulama. Ya? Jadi siapa pun boleh jadi ulama. Ulama itu orang yang alim lah, orang yang tahu tentang agama. Ya, insyaAllah. Dan kata Ibn Mas'ud, bukan orang yang berilmu, orang yang banyak hafal hadis. Ini kata Ibn Mas'ud. Bukanlah orang yang berilmu, orang yang banyak hafal hadis. Tetapi yang dinamakan alim itu, kata Ibn Mas'ud, ialah orang yang rasa takutnya kepada Allah SWT amat tinggi. Ingat, orang yang berilmu itu bukan orang yang banyak membaca Quran, bukan orang yang banyak membaca hadis, bukan orang yang banyak tahu tentang agama, tapi orang yang berilmu itu orang yang paling takutkan Allah SWT. Baik, selesai sekadar itu 7-6 minit dah. Mohon maaf. Saya mohon maaf salah silap itu ucapan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.